Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita sama-sama pada pagi ini, pagi Khamis, untuk kita menyambung sesi yang ke-7 daripada daurah kitab Marhaban Ya Ramadan dalam bulan Sya'ban yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan haram, bulan Rejab sudah berlalu, dah masuk bulan Sya'ban, tak sampai 30 hari pun kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak kalau diizin oleh Allah Taala. Jadi sama-sama kita membuat persediaan untuk kita menyambut kepada bulan mulia itu dengan kita menambahkan ilmu kita. Tujuannya supaya kita dapat menambahkan atau memperbaiki kualiti amalan kita sebelum kita masuk kepada bulan yang mulia tersebut. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan doa sebelum kita mulakan belajar kitab kita ini. Muka surat 2 surat 2 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi
وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 38. Betul Pada yang baru masuk sama-sama kita, ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam, semuanya saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang ketiga, jika seseorang berpergian pada akhir bulan Sya'ban. Berpergian ni maksudnya musafir. Bahasa Indonesia lah. Berpergian ni maksudnya bermusafir pada akhir bulan Sya'ban. Soalan, jika seseorang berpergian pada akhir bulan Sya'ban daripada satu kota yang penduduknya tidak berpuasa kerana tidak terlihat hilal, maknanya tak nampak anak bulan, dia duduk di akhir bulan Sya'ban, maknanya dia puasalah. Menuju ke kota yang penduduknya berpuasa kerana telah melihat anak bulan. Ataupun sebaliknya. Maknanya akhir Sya'ban nak masuk Ramadan. Satu tempat dia dah puasa, pergi ke tempat yang kalau dia sampai orang tempat tu tak puasa lagi. Ni kadang-kadang kita kata ada ke situasi macam ni? Adalah pergi umrah. Kadang-kadang macam tu, kita dekat sini dah puasa, sampai kat sana orang sana tak puasa lagi. Ataupun sebaliknya, sebab negara, masing-masing negara mereka ada ru'yah, mereka tengok anak bulan. Jadi kalau kita nampak, kita dah puasa. Kalau mereka tak nampak, mereka tak puasa lagi. Kan macam tu. Jadi boleh jadi juga sebaliknya, kita di sini dah puasa, sana tak puasa, ataupun kita sini tak puasa, sana dah puasa. Jadi sebab tu perbahasan-perbahasan macam ni dipanggil furuk masail. Fiqah ni dia banyak cabang-cabang masalah, situasi-situasi yang berlaku. Kan? Jadi fiqah ni ceritanya mendalam, banyak masail yang berlaku, dan seseorang bila berbahas dengan hukum hakam fiqah, dia kena ada aqlul fiqhi, dan dia diasah kan, otak tu dia kena asah sikit. Nak fikir situasi kan, kalau tak jenuh kita. Memang kita tak nampak faham apa gunanya. Musafir pada akhir bulan Sya'ban, saya bukan nak ke mana-mana. Jangan, dulu kita dekat Malaysia sendiri pun pernah jadi. Tapi pada bab raya lah, lepas ni ada bab raya. Di Perak dengan Penang kalau tak silap saya, fatwa berbeza. Tahun bila saya tak ingat. Perak dah raya, Penang tak raya lagi. Jadi macam mana? Orang Penang dia pergi Perak, dia nak raya ke dia nak stay puasa juga? Sedangkan Perak dah raya, Penang tak raya lagi sebab dia tak nampak anak bulan. Jadi cerita-cerita macam ni dia adalah furuk masail kan, detail. Jadi tujuan kita nak baca kitab yang bermanfaat ini, tujuannya nak tambahkan ilmu kita kan. Memang kita kata alah hukum puasa ni tahun lepas sama kan. Samalah macam kita bincang Isra' Mi'raj dulu kan. Isra' Mi'raj Rejab tahun lepas kan sama je cerita dia. Kan, tapi tak sama. Maksudnya detail kepada cerita tu masih lagi kita belum kuasai, dan banyak ilmu-ilmu baru sebenarnya. Banyak kali juga saya ulang bahawa sesuatu ilmu itu kalau pun ianya ulangan, takrar yanfa' kata ulama. Pengulangan tu akan jadi manfaat untuk kita, penguasaan kita semakin kuat. Dan kalau itu ilmu baru, maknanya kita sedarlah bahawa sebenarnya ilmu kita memang tak pernah cukup. Tak ada sesuatu yang kita boleh katakan saya dah tahu semuanya. Tak ada. Sebenarnya memang takkan ada. Setiap kali kita makin belajar, makin kita nampak bahawa banyak benda kita tak tahu. Jadi sebenarnya ilmu memang takkan pernah berhenti, memang takkan pernah cukup. Tambah lagi para alim ulama, mereka dengan juhud mereka, ingat senang ke nak tulis kitab 300 muka surat ni? Kan? Dengan apa, nak tulis 300 muka surat ni, Syekh buka lebih 300 kitab. Kita boleh ada masa nak buka 300 kitab. Jadi dikumpulkan, disusunkan untuk kita semua perbahasan. Kan perbahasan-perbahasan yang mudah untuk kita melihat tentang Ramadan secara
keseluruhan. Kan kalau kita nak buka setiap satu kitab nak cari, memang takkan jadilah. Dah lah kita tak alim, bahasa Arab pun tak reti. Kan hukum fiqh pun tak faham. Jadi yang ini dah disusun masail siap dah. Kan ada soal jawab lagi. Kan jadi sebenarnya sangatlah memudahkan kita. Kita terfikir betul juga ustaz ya. Kalau akhir Syaban kita pergi musafir, pergi umrah ke, pergi kat tempat luar negara ke mana ke, sampai situ kita puasa ni. Ataupun kita ujung Syaban tak puasa lagi. Depa sana dah puasa dah. Sampai-sampai kena ikut puasa ke? Macam mana kan? Inilah didetailkan. Okey. Perincian, jawapan dia. Yang pertama, jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan berpuasa, dikarenakan mereka telah melihat hilal Ramadan. Jadi sana dah puasa, kita tak puasa lagi. Maka wajib baginya untuk ikut berpuasa. Hal ini ada syarat pula. Jika dia sampai ke kota yang dituju sebelum azan subuh. Jadi dia sampai tu sebelum azan subuh. Jadi dia sampai tu sebelum subuh, tak kira lah dia macam mana pergerakan flight dia tu, sama ada jam dia ke belakang ke atau jam dia ke depan ke. Tapi yang pastinya bila dia sampai, orang tempatan kata subuh ni 1 Ramadan. Dekat sana. Sebab dia pun dah tengok anak bulan. Maka bila dia sampai sebelum subuh, hari tu dia wajib puasa. Walaupun hari sebelumnya, tempat asal masa dia pergi tu kat Malaysia ni, orang Malaysia kata kita tak nampak anak bulan, besok mana ada puasa lagi. Lusa baru puasa sebab nak cukupkan Syaban. Kan? Patutnya macam tu. Tapi kita travel ni, mungkin kerana jamnya cepat ke jamnya lambat ke, tak kisahlah. Ataupun tempat anak bulan nampak, sini tak nampak. Tapi kita sampai-sampai tu sebelum subuh. Dan orang situ kata subuh ni adalah subuh 1 Ramadan. Maka wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Okey. Adapun jika dia sampai ke kota yang dituju setelah azan subuh. Sebab tu hukum ni dia bukannya, dia susah. Ada setengah orang kan, dia macam tanya soalan. Bila tanya soalan fiqh, tanya soalan hukum, ustaz, apa hukum macam ni? Nanti dulu kan, ini umum sangat. Dia gerak bila, dia sampai waktu bila, semua tu perincian kena ada detail. Kadang-kadang orang bila tanya soalan, saya nak satu jawapan ustaz, jangan pening-pening. Kan, soalan saya pun umum, saya nak satu jawapan je. Mana boleh satu jawapan? Macam ni kan. Dia nak ya atau tidak ya. Fiqh bukan ya atau tidak. Dia situasi. Dia situasi. Jadi bila kita nak jawab soalan fiqh, dia perlukan aklul fiqhi tadi. Dia kena fikir situasi. Awak sampai pukul apa? Tak kisahlah ustaz, saya sampai pukul apa. Mana boleh tak kisah? Sebab hukum ikut pada masa awak sampai. Kalau awak sampai sebelum subuh, jadi wajib puasa pada hari tu. Kalau awak dalam travel, sampai-sampai tu dah lepas daripada subuh, macam mana? Kita tengok hukum dia. Sedangkan saat itu dia tidak dalam keadaan puasa. Jadi asalnya tempat dia tadi, dia keluar akhir Syaban, dia tak puasa. Maka kalau dia dah sampai tu pukul 8 pagi contoh, dah lepas dah subuh, 8 pagi dia sampai, maka hukum dia apa? Sunnah, gariskan situ. Kalau ada bukunya, gariskan situ. Hukum dia sunnah baginya untuk menahan diri. Maksud menahan diri, imsak. Jadi kalau sunat imsak, apa tujuan imsak ni tadi? Mana imsak ni dia tak makan lah. Sama macam orang puasa. Dia tak makan macam orang puasa. Dan dia tahan diri daripada seluruh yang membatalkan puasa sampailah maghrib pada hari tersebut. Sampai terbenam matahari. Jadi hukum dia apa? Sebab tu saya suruh garis. Hukum dia sunnah. Jadi kalau dia nak makan boleh tak? Boleh lah. Sebab dia tak dikira puasa pun sebenarnya. Dia tak berpuasa pun. Tapi sunnah diraikan orang setempat yang sedang berpuasa. Maka dia imsak. Itu ibadah lah. Maknanya kita kata kalau dia nak makan boleh tak? Boleh sebab dia tak puasa sebenarnya. Tapi dia kata orang sini keliling semua puasa ni, segan pula aku nak makan siang-siang macam ni. Plus ditambah pula dengan kita nak pahala lebih. Sebab apa? Sunnah kan. Bila sunnah kan pahala. Jadi dia fikir tak apalah, aku pun tak ada apa, naik flight pun tak ada letih apa semua. Jadi dah sampai pun, contohnya sampai tengah hari pukul 2 kan. Contohnya dia sampai pukul 2 orang, lepas tu dia pun dah boleh makan lah. Dalam flight tadi pun dia makan apa semua. Jadi bila dia sampai-sampai, dia tengok orang puasa, dia pun imsak, dia tahan. Kalau sampai pukul 8, sampailah berbuka, dia tahan. Raikan keadaan orang setempat tu yang sedang berpuasa, dapat pahala lebih. Walaupun dia tidak berpuasa. Dan wajib baginya untuk mengqadha puasanya jika dia tetap tinggal di kota tersebut sampai hari raya. Jadi hari raya pertama tu, sebulan tu dia duduk dekat
tempat tu lah. Dia duduk Mekah tu sebulan contohnya. Hari yang dia sampai tu, dia dah ikut pada waktu orang tempatan tu start berpuasa. Kan? Sedangkan kalau ikut di tempat asal dia tu, belum lagi berpuasa kan. Jadi, wajib baginya untuk mengqadha puasanya jika dia tetap tinggal di kota tersebut sampai hari raya. Sebab apa? Ada sehari tak cukup. Yang hari dia travel sampai tadi lah. Hari dia travel sampai tadi tu dia tak puasa kan. But dia stay sampai raya. Maka dia ikut dia datang dengan kota asal dan dia stay sebulan sampai raya. Jadi dia ada sehari yang dia tak cukup puasa tadi. Jadi dia kena qadha. Okay. Sedangkan jika dia kembali pulang ke kotanya, nampak tak? Ni akal kita dah kena terbang ni buat mind mapping. Kalau macam ni. Kalau macam ni, dah kena bawah ni. Situasi pada masalah ni 3. Dia stay, dia duduk 3 hari, dia duduk 5 hari, dia duduk sebulan sampai raya, dia duduk ni. Hukumnya berbeza-beza. Kan? Okay. Kalau tadi dia stay sebulan sampai raya, maknanya ada sehari dia kena qadha. Okay. Kalau dia tengah tu dia balik. Dia tak stay sampai sebulan lah. Tak sampai raya dia dah balik. Sebelum hari raya Aidil Fitri, maka wajib baginya untuk berpuasa pada hari terakhir di bulan Ramadan tersebut tanpa mengqadhanya. Macam tu. Sebab apa tadi? Sebab dia dikira apa namanya? Dikira kena cukupkan lah waktu 29 hari ataupun 30 hari Ramadan tadi yang ada. Maka dia kena berpuasa pada hari terakhir bulan Ramadan itu tanpa dia mengqadhanya. Sebab dia dah ikut waktu, dia ikut balik waktu kota yang dia datang. Macam tu. Kalau dia stay kat tempat yang baru tadi sampai sebulan, maknanya dia tak cukup sehari. Tapi yang ini dia pergi tu di kota yang tak berpuasa. Maknanya hari tu dikira cukup lah. 30 hari tu, masa dia balik kat tempat dia, orang sana dah raya dah. Orang tempat yang dia baru balik tu, macam tu kan. Jadi hari yang dia last tu, wajiblah dia puasa. Tak payahlah qadha untuk cukupkan hari puasa dia tu. Nampak ke tak nampak? Memanglah. Memang bukan senang. Sebenarnya Habib Muhammad Amin sangat mempermudahkan kita dalam susunan ini. Sebenarnya kita boleh, bila kita tengok kita akan faham, kita akan ingat balik, kita refresh balik. Sebab tu dia memahami ilmu satu perkara, memahamkan orang ilmu satu perkara. Dia dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita futuh, bagi kita pembukaan untuk kita faham. Kan kadang-kadang yang faham pun Allah tak buka futuh. Maknanya sebab tu Ustaz Husni pun selalu cakap kan, datanglah, yang penting datang kan. Mungkin hari ni tak faham, lepas tu tahun depan baru faham kan. Tahun depan baru faham kan. Tambah kalau Ustaz Husni dia ajar bahasa Arab kan, orang buat muka berapa lama ajar baru ni. Saya baru 2 bulan join kelas ni. Orang 2 tahun pun tak faham lagi. Kan? Jadi biar sampai 3 tahun nanti baru faham. Ustaz Husni selalu cakap macam tu. Sebenarnya memang sungguh. Sebab apa tadi saya sebut? Takrar yanfa' kan. Kita ulang sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya ada benda yang kita asah pemikiran kita untuk faham hukum fiqah. Sebab tu mufti, Masya Allah. Kan? Orang yang nama mufti tu, orang yang dalam kepala dia ada tasawur fiqh yang besar. Masail-masail yang besar. Dia nak keluarkan hukum kan. Mufti kan. Orang minta ifta'. Dia tengok kitab, dia tengok Quran, dia tengok hadis, dia tengok apa kata-kata ulama', dia tengok apa pandangan mazhab. Lepas tu dia tengok dengan realiti, waqi' sekeliling. Mufti ni dia berfatwa untuk tempat dia. Jadi tak semudah-mudah itu kadang-kadang kita nak ambil fatwa daripada Amerika yang Islam di sana minoriti, mungkin berbeza dengan fatwa yang negara Islam kan. Fatwa negara Islam Malaysia mungkin tak sama dengan fatwa negara Islam Arab. Dia ada suasana, geografi, ada penduduk, ada semua tu waqi', realiti yang mungkin menyebabkan mufti mengeluarkan hukum yang berbeza. Jadi itu tempat kita ni, kita pakai mazhab Imam Syafi'i lah. Tapi tengok macam dalam bab zakat kan. Zakat kita tak pakai qaul mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, zakat fitrah kena bayar pakai beras. Semua orang kena beli beras, hantar dekat amil. Amil pun duduk, belakang dia ada gudang beras. Kan? Pikul lah, saya bayar zakat ni anak 13 orang. 13 orang, maknanya
berapa cupak nak bayar, pikul 2 guni. Nah, ini zakat keluarga saya, Pak. Amil pun saya terima zakat, pikul beras. Pikul beras 2 guni. Jadi tak praktikal. Maka mufti kita fatwakan zakat fitrah kita pakai hak pandangan mazhab lain, nilai dia RM7 yang kita bayar zakat fitrah tu. Itu nanti ada perbahasan khas ni dalam kitab ni, bab ni, detail bab dia. Kan? Jadi mufti dah fatwakan begitu, maka kita ikut pandangan mufti. Kan? Walaupun sebenarnya dalam mazhab kita kena bayar pakai beras. Walau bagaimanapun ada di kalangan sebahagian daripada ulama-ulama kita yang masih nak kekal amalkan mazhab, maka dia serahkan beras. Dia tak serahkan duit sebab bagi dia tak sah. Kalau serahkan duit tak sah mazhab kita. Tapi cuma sebab untuk maslahah yang lebih besar lah. Kalau dah amil jenuh dia terima beras, lepas tu barang cepat rosak pula, simpan kena pakai tempat yang besar, jadi banyak maslahah yang tu akhirnya difatwakan untuk ambil mazhab yang berbeza. Okey, tu sikit sebanyak cerita tentang fiqh lah, sebab kita ni bahas kitab fiqh. Jadi bahas kitab fiqh, nak tak nak kita kena ni juga tentang musalah-musalah tentang fiqh ni. Kak Siti Hawa berpina juga nak faham ni Ustaz. Ada bintang berpusing kat atas. Nampak bintang berpusing atas kepala. Jangan jadi miring sudahlah. Baik. Mana tadi Okey, ini tadi beberapa perincian hukum lah. Dalam kitab Fathul Alam dijelaskan, ni saya tak baca lah, ini dipanggil syawahid. Syawahid ni maknanya macam mana Habib Muhammad Amin hafizahullah keluarkan perincian hukum ni daripada mana? Ni dalil dia. Diambil daripada kitab fiqh dalam kitab Fathul Alam. Ini dalil. Sebab tu tak diterjemahkan pun. Jadi ini sebenarnya samalah apa yang disebut dengan apa yang ada dalam perincian hukum tadi. Dalil dia diambil. Dalil dia dalam kitab Fathul Alam. Baik, B. Ini situasi kedua. Jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan tidak berpuasa dikarenakan mereka tidak melihat hilal, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Jadi dia daripada keadaan yang kota yang dia pergi tu tak puasa lagi. Dah puasa. Dah puasa. Mana pula tak puasa? Okey. Betul. Yang ni terbalik tadi kan. Dia puasa, tapi dia pergi sana tak nampak bulan lagi. Tak nampak anak bulan. Anak bulan ni special sebab dia ada anak tak ada mak. Kan? Dia anak bulan, mak bulan tak ada. Dia sebab apa? Bila masuk je suatu bulan tu nampak sikit. Itu namanya anak bulan kan. Sabit tu lah. Hilal kan bulan sabit. Kalau bulan purnama kita panggil qamar. Nama pun bahasa Arab bulan ni, nama bulan pun berbeza kan. Kalau yang sabit tu je dia panggil hilal, anak bulan lah. Kan bulan sabit. Ini masuk awal bulan namanya hilal. Okey. Jadi dia daripada tempat puasa, sekarang ni dia tengah puasa, dia pun musafir. Dia sampai-sampai orang sana tak puasa lagi. Jadi adakah dia kena ikut tempat tadi yang dia tak, orang tadi tempat sampai dia tak puasa tadi? Maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Jangan dia bukalah. Hal ini menurut pandangan Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi ada khilaf dalam bab situasi ini. Menurut pendapat Imam Ar-Ramli, tidak wajib baginya untuk berpuasa dan juga tidak wajib untuk dia qada puasa untuk hari tersebut kalau cukup 29 hari. Ni kalau ni banyak ni. Sebab apa kalau dia banyak? Banyak situasi. Kan dia stay berapa hari? Kan? Benda tu terlibat. Okey, macam mana kita nak pecah ni? Dia ada khilaf. Situasi ni kalau daripada tempat dia puasa pergi kat tempat tak puasa. Dia dah puasa lah hari pertama kan? Dia dah puasa hari pertama. Okey. Jadi ikut pandangan Imam Ibnu Hajar, wajib dia stay. Dia stay lah walaupun orang sana tak puasa lagi, dia tu sudah satu Ramadan dia. Okey. Dia sudah satu Ramadan dia. Okey. Bagi pandangan Imam Ramli pula, tak wajib lah dia puasa. Maknanya kalau dia sampai-sampai orang tu tak puasa, dia pun kira void lah satu Ramadan dia. Maknanya tak wajib dia berpuasa. Kalau dia nak makan pun dia boleh makan. Okey. Dan dengan syarat tak wajib bagi dia untuk qada puasa hari yang dia tak puasa tadi, sebab orang sana tak puasa, jadi dia pun tak puasa. Okey, katalah dia stay kat sana
Dan dia ikut kan orang besoknya, orang kat tempat baru tu puasa kan. Dia hari dia sampai tu, dia dah puasa sini. Jadi bila dia ikut sana cukup 29 hari dia puasa. Sampai ujung. Jadi adakah dia kena qada yang dia tak puasa ataupun dia buka pada hari pertama yang dia sampai tu? Tak perlu dah. Sebab apa? Cukup dah 29 hari. Tapi kalau tak cukup, baru dia qada. Kan? Tak cukup tu isu macam mana? Isunya di pertengahan jalan dia balik. Jadi yang hari pertama tu dia dah buka. Jadi dia kira lah 1 Ramadan dia ikut waktu sana. Dia puasa sampai 15 dia balik kampung dia. Kampung dia dah berpuasa 20 sampai ke hujung dah 29 hari. Dia hari pertama dia tak puasa kan? Jadi dia tak cukup 29. Bila tak cukup 29, dia kena qada lah yang hari pertama yang dia pergi sana, dia buka ikut orang sana tu. Nak kena cukupkan 29 hari. Clear? Orang tanya jangan jawab. Kan? Sebab tu bila kita belajar macam ni kan, kita akan banyak sebut saya baru tahu ustaz. Sebenarnya sangat banyak. Sebab tu kita kata dengan kita mempelajari benda ni, kita tak masuk Ramadan lagi kan. Mungkin saja berlaku pada kita pada akhir Syaban. Tiba-tiba akhir Syaban kita bermusafir, mana nak tahu kan? Ke tempat tu masih tak raya lagi ataupun yang belum Ramadan lagi. Betul. Kalau situasi yang ni biasanya orang pergi umrah. Biasanya orang pergi umrah lah. Hari 1 Ramadan tu dia landing di, sama ada kita di sini dah start ke ataupun dekat sana dah start ke, dia akan ada situasi yang macam tu. Kebiasaannya saya bagi contoh umrah lah senang. Okey. Sebab itulah kita sebelum kelas tadi pun kita baca doa kan, minta buka fikiran kita, nak bagi faham. Kami dulu mengaji fiqh, celup kepala dalam kolah. Celup tu keluar asap. Dah nak cover kepala panas. Sebab apa? Kita mikir kan. Sebab hukum fiqh ni dia memang ada macam tu. Di situasi nak kena fikir, kalau macam ni macam mana? Dalilnya macam ni. Dalil ni akan bawa keluar hukum yang macam mana? Wah, berasap kepala nak fikir. Kan? Imam Syafi'i rahimahullah tidur rumah anak saudara, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-dua imam mazhab ni. Imam Ahmad tu mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Tok guru tidur rumah anak murid satu malam. Kisah ni masyhur. Jadi Imam Syafi'i makan banyak. Imam Ahmad hidang, suruh anak dia hidang apa semua, makan banyak. Lepas tu malam tidur sepanjang malam. Bangun pagi sembahyang subuh tak ambil wuduk. Jadi anak dia pelik, 3 benda pelik. Tanya dekat ayah dah. Ayah, Imam Syafi'i ni tuan guru ayah. Iyalah, tuan guru Tok Syekh ayah. Saya pelik ayah. Dia tuan guru ni bukan patut zuhud ke? Makan banyak ni. Makan nampak mentera darah ni. Jadi jangan heran kalau tengok tuan guru makan banyak. Saya bukan cakap pasal saya. Okey, jadi tapi anak dia pelik lah. Ni makan banyak sangat ni. Kan? Imam Ahmad kata, tak tahu. Kan? Yang kedua, tuan guru ni patutnya malam bangkit tahajud. Tidur sepanjang malam. Tak bangun. Dia bangun. Lepas tu yang ketiga, bangun terus sembahyang. Tak ambil wuduk lah tu. Jadi anak pelik. Tanya ayah dah. Ayah kata, aku tak tahu. Nak kena pergi tanya sendirilah. Tanya sendiri kepada Imam Syafi'i. Jawab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku makan banyak makanan ayahmu kerana makanan orang soleh itu ubat. Biasanya aku tak makan banyak, tapi ni ayahmu orang soleh hidang kat aku makan banyak, ni ubat. Jadi sebab tu saya tak bagi sama-sama makan. Terasa soleh. Itu masalah kan. Allahu Akbar.
Astagfirullah. Tak, maksudnya makanan yang disediakan oleh orang baik itu maknanya kata Imam Syafi'i sebab aku yakin halal. Kan makanan halal kan? Makanan halal tu makanan yang tayyib. Dihidang dibuat oleh orang soleh, keluarga yang soleh. Berkat. Jadi aku makan banyak tu sebab ya dah hidang pun banyak, orang yang soleh, orang baik buat, maka aku makan. Yang kedua, aku tak bangkit tahajud, aku tidur. Sebenarnya aku tak tidur pun, mata je yang pejam. Dalam tidur aku malam tadi, aku telah berjaya menyelesaikan lebih daripada 30 masalah fiqah. Mata pejam, fikir. Kalau seseorang pergi daripada kota yang dia raya, pergi kepada tempat yang masih belum raya, macam mana permasalahan. Tu fikir tu. Berfikir sepanjang malam. Dalilnya ayat Quran ini, hadis yang ini ada. Kalau gini, begini. Jadi ijtihad dia akhirnya satu malam lebih daripada 30 masalah fiqah dia berjaya rungkai. Mata pejam, tapi bukan tidur. Dan daripada soalan yang kedua itulah jawapan pada soalan ketiga. Sebab aku tak tidur, maka wudukku tidak batal. Wuduk isyak aku tidak batal. Bayanglah, dah lah tak tidur, tak kentut pula tu. Kan? Kalau kita lepas bagi salam pertama. Sebab semayang pun tahan sakit perut. Dia bila nak tayak akhir ni, bila nak tayak akhir. Habis-habis bagi salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat salam kedua. Keluar. Kentut. Itu sah ke tak sah semayang? Macam tu. Sebab yang wajib salam pertama. Dia sudah dikira keluar daripada solat, salam pertama. Itu kan fiqah juga tu. Kan kentut, maknanya salam kedua dia tu kentut. Assalamualaikum warahmatullahi. Perut. Dia sah lah. Tapi kalau dia bagi salam pertama tu dia perut, yang itu tak sah lah. Sebab tak lepas lagi. Dia lepas daripada salam pertama tu tak apa. Kan? Okey, panjang cerita lain tu, Kang tak habis kitab kita. Yang ini pun, ini kitab dah 300 muka surat, baca nak kena syarah lagi. Kan, kalau baca saja straight je, lagi kita tak faham. Kan, jadi memang perlukan masa yang banyak. Sebab tu kita target di Qubat Center, kita nak khatamkan sampai puasa pun tak apa. 4 hari seminggu, 4 hari seminggu tu mudah-mudahan lah khatam. Kan, mudah-mudahan khatam. Yang penting kita dapat kefahamannya kita dapat. Okey, baik. Dalam kitab Fathul Alam ini pun sama, dalil lah dalam kitab fiqah ini kepada pandangan yang disebutkan dalam situasi B tadi. Jadi saya tak baca lah. Saya tak baca untuk jimatkan masa. Dan Syekh pun tak terjemahkan pun. Jadi ni untuk kalau kita nak tahu dalil dia di mana lah, boleh tengok kitab Busyra Karim. Yang keempat, faedah 4. Jika seseorang berpergian, bermusafir pada akhir bulan Ramadan. Yang ni nak raya pula. Ni cerita raya. Soal, jika seseorang berpergian pada akhir bulan Ramadan, iaitu daripada satu kota yang penduduknya tidak berpuasa, maknanya dah raya. Dia dah raya, tapi dia pergi kerana telah terlihat hilal Syawal, maknanya anak bulan Syawal dah ada, situ dah raya, menuju ke kota yang penduduknya berpuasa kerana belum terlihat hilal Syawal. Atau sebaliknya. Ya, maknanya apa ni? Soalan dia, raya kepada puasa, kota raya kepada kota puasa, atau kota puasa kepada kota raya. Boleh faham tak? Saya jenuh ni susun ayat ni. Jawab, wajib baginya untuk mengikuti keadaan kota yang dituju. Simple jawapan dia. Sama ada dia puasa kepada raya ataupun raya kepada puasa, tengok kota yang dia pergi, destinasi. Baik mereka dalam keadaan berpuasa ataupun tidak. Dan jika jumlah puasa orang yang berpergian tersebut dah 28 hari, maka wajib baginya mengqadha 1 hari daripada puasanya. Dia sampai tempat yang dia sampai tu raya dah. Dia tengah puasa. Maknanya mungkin ada 1 hari lagi yang tak cukup. Dia sampai tempat tu dah raya. Saya baru 28 hari. Tak cukup lagi 29. Sini dah raya. Jadi macam mana? Dia nak raya ke dia nak puasa 29 hari? Dia raya. Tapi sehari kena qadha. Tak boleh lah. Sebab hari raya pertama adalah haram berpuasa. Dia qadha hari lain lah. Hari kedua tu boleh dah. Kalau dia nak puasa balik qadha yang 29 tu. Nak cukupkan dia punya puasa tu.
Tapi kalau di situ sudah raya, dia kena raya. Kan? Itu yang isu berlaku Perak dengan Penang dulu. Orang Penang pakat turun Perak nak raya awal. Anak bulan. Isu nampak anak bulan lah. Ada negeri nampak dia. Lama dah. Tahun berapa? Ya. Masa tu ada isu lah. Negeri fatwa kan. Satu negeri nampak, satu negeri tak nampak. Negeri tak nampak kata puasa. Negeri nampak kata raya. Jadi berbondong-bondong lah orang Penang turun ke Perak. Tahu hukum kan? Perak raya weh, jom. Kita raya awal. Tapi kan, tahu hukum kan? Kalau pun dia pergi, hukumnya memang dia kena raya pada hari itu. Tapi kalau sehari lagi dia tak cukup, hari yang lain dia kena qada. Dah, simple lah. Jenuh pula dia cari. Mana hari raya awal ni? Mana negeri yang raya awal? Sebab dia ikut negeri. Pergi Siam ke, orang-orang sempadan kan, Singapura ke, macam tu lah. Indonesia ke, pergi Indonesia, balik Indonesia. Okey, habis. Dalam kitab Fathul Alam, yang ni dalil lah. Saya tak baca juga. Terus. Boleh ada masa lagi? Okey. Babu arkanis saum. Ini masuk pada teknikal puasa lah. Bab rukun-rukun puasa. Bab yang kedua. Rukun-rukun puasa. Yang pertama kita bahas sikit mustalah lah. Istilah rukun. Ruknun. Itu satu lah sebenarnya. Kalau satu rukun dia panggil ruknun. Banyak rukun arkan. Itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita diganda je lah. Rukun, kalau banyak, rukun-rukun. Kan, kalau bahasa Arab dia ada pakai istilah jamak. Jadi ruknun, jamak dia arkan. Tengok dekat muka surat 41 tu, cover bab tu kan, babu arkanis sauma. Arkan tu maksudnya rukun-rukun lah. Rukun-rukun. Okey. Jadi rukun ni apa benda rukun? Rukun ni apa benda rukun? Rukun tetangga. Rukun tetangga. Kalau luratan daripada segi bahasa, rukun ni tiang lah. Tiang. Ataupun kita kata sesuatu yang ada, yang kalau tak ada dia, tak adalah sesuatu tu. Ni susah sikit lah. Kan? Kita tengok sikit. Sebab dia ada beza sikit dengan sesuatu yang dinamakan syarat. Rukun dengan syarat. Apa beza rukun dengan syarat? Okey. Rukun ni, kalau rukun, sesuatu yang merupakan sebahagian daripada sesuatu. Memang nak bagi pening sikit ni. Okey. Pening lagi ustaz oi. Kita numberkan lah sesuatu satu yang merupakan sebahagian daripada sesuatu dua. Ni sesuatu lain-lain ni. Ni lain, ni lain. Okey. Kerana wujudnya, maka wujudlah sesuatu. Maknanya kerana wujudnya yang satu ni tadi, maka akan wujudlah sesuatu yang dua. Boleh nampak ke tu? Yang di Facebook boleh nampak insya-Allah. Kalau tulisan buruk minta maaf. Sebab dah lama tak menulis Rumi. Sekiranya tak wujud, maka tak wujudlah sesuatu. Okey, ni istilah dia. Sekiranya tak wujud satu, maka tak wujudlah sesuatu dua. Contoh
1 sujud, 2 solat. Okey. Jadi gantikan nombor 1 ni ke sesuatu ni. Okey, sebab apa kita sebut sesuatu ni? Sebab ini takrif umum. Jadi rukun ni ada banyak benda kan. Rukun solat, rukun wuduk, rukun haji, rukun. Okey. Takrif dia kena umum. Okey, jadi kita bagi contoh nak bagi faham. Sesuatu ni yang merupakan sebahagian daripada sesuatu. Sujud merupakan sebahagian daripada solat. Okey, kalau tak ada sujud, jadi tak solat? Tak jadilah, itulah rukun. Solat tanpa sujud adalah bukan solat lah. Melainkan satu jenis solat lain lah, solat jenazah. Solat jenazah, rukun solat dia berbeza. Rukun solat dia adalah 4 takbir, bukan sujud. Nampak tak? Kita nak bahas istilah ni. Nak bahas istilah. Okey, jadi kalau kita gantikan perkataan sujud ni dengan sujud dengan solat ni dengan sesuatu ni, maka kita akan jelas lah. Okey, sujud merupakan sebahagian daripada solat. Kerana wujudnya sujud, maka wujudlah solat. Okey, sekiranya tak ada sujud, maka tak adalah solat. Dah, kan? Settle lah kan? Boleh? Yang kedua, beza dia dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang bukan sebahagian. Bukan sebahagian. Boleh ke? Ataupun kita kata terasing lah daripada sesuatu. Kalau wujud sekiranya tak wujud, maka tak wujud. Tapi sekiranya wujud tak semestinya wujud. Benda Ustaz. Tak apa, pelan-pelan. Sekiranya sesuatu ni samalah jugalah satu yang bukan sebahagian daripada sesuatu dua. Sekiranya tak wujud satu, maka tak wujud dua. Tapi sekiranya wujud satu, tak semestinya wujud dua. Itu syarat. Nampak ke tak nampak? Tengok kawan-kawan kita. Ini perbezaan di antara rukun dan syarat. Nak salin dulu, salin. Sambil-sambil tangan duduk di hujung dahi, merasakan panasnya. Dah berasap ke belum otak? Berasap. Okey, contoh syarat. Yang nombor 1 wudu. Yang nombor 2 solat. Wudu adalah syarat sah solat. Dia bukan rukun, dia syarat. Okey, kita tengok balik. Wudu bukan sebahagian daripada solat. Wudu tu bukan dalam solat. Betul tak? Wudu bukan dalam solat. Wudu lah. Solat. Sekiranya tak ada wudu, tak adalah solat. Tak ada wudu boleh solat tak? Tak boleh. Sekiranya ada wudu, tak semestinya solat. Clear tak clear? Saya ambil wudu, tak semestinya saya solat. Tapi yang ni dia lazim, dia mesti ada. Ada sujud, adalah solat. Tak ada sujud, tak ada solat. Bukan solat lah. Kalau syarat, dia terpisah, terasing dia. Wuduk benda lain, solat benda lain. Tapi
tak ada dia, tak ada solat tu. Itulah syarat. Luar. Beza dia luar. Rukun dalam. Itu kalau kita simpulkan. Rukun dalam, syarat ni di luar. Okey? Syarat sah solat lainnya, syarat menghadap kiblat. Okey, contoh lain. Menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, solat tak? Taklah. Tak. Kalau saya menghadap kiblat, adakah semestinya saya solat? Taklah. Dah, settle lah. Menghadap kiblat tu bukan solat. Dia luar daripada solat, dia terasing. Bolehkah tak bolehkah? Bolehkah tak bolehkah? Ini syarah tajuk ni, rukun aja tahu. Ini syarah rukun aja. Habis kelas sejam. Biasa. Itu biasa. Kalau Ustaz Husni dia suka buat exam. Nanti saya suruh dia buat soalan exam. Okey, baik, kita masuk bab ni Sikit lagi 10 minit. Definisi rukun puasa. Okey, rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasa seseorang dihukumkan sah. Dia kena ada lah. Maknanya rukun ni, kalau tak ada dia, tak namanya puasa lah. Maknanya dia memang kena ada dan dia sebahagian daripada puasa tu. Okey. Dan jika ditinggalkan, maka hukum ibadah puasanya tidak sah. Tak adalah, memang tak jadilah. Puasa tu tak jadi. Kalau kita, rukun ni bukan cerita ibadah aja. Kalau kita cerita suatu benda, dia ada rukun dia. Kan, contohnya rumah. Rumah ada rukun dia, sebab tu kita panggil tiang tadi. Kalau rumah tak ada tiang, ada orang panggil rumah, tak boleh naik lah rumah tu. Biasanya memang kena ada tiang. Macam tu. Kan, jadi rukun itu as-salatu imaduddin kan. Solat itu rukun agama. Maknanya orang beragama tak sembahyang. Kita boleh kata dia beragama tak? Tidaklah. Tak nak sembah Allah. Apa tu? Dia kata mengaku dia Islam. Macam tu kan. Maknanya rukun dia tak selesai. Rukun iman. Rukun iman kan. Ada 6. Saya dalam banyak-banyak tu, contoh ada orang tu kata, malaikat je saya tak percaya. Pasal saya tak nampak. Yang lain tu okey lah. Boleh lah kan. Masuk akal lah. Malaikat ni ada ke? Sayap 600 Jibril. Satu sayap tutup ufuk timur barat. Tak logik lah. Malaikat je saya tak percaya. Dia beriman tak? Tak. Sebab satu rukun tak ada. Kan? Tak ada rukun iman kepada malaikat. Maknanya tak iman lah. Itu maksud dia. Okey, boleh Jumlah rukun puasa. Rukun puasa ada 2 je. Yang pertama niat. Jadi nak puasa kena ada ni niat. Baik puasa wajib ataupun puasa sunat. Puasa wajib pun kena niat, puasa sunat pun kena niat. Apa yang membezakan ibadat dan adat? Itulah niat. Saya tak makan daripada pagi sampai maghrib. Orang tanya, puasa ke? Tak ada lah, sibuk, terlupa. Kan? Diet. Tak adalah diet. Maka dia puasa tak? Tak lah, sebab tak ada niat pun. Walaupun perbuatan dia tu sebiji dengan perbuatan puasa. Kan? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak masukkan sesuatu dalam rongga, perkara-perkara yang batal puasa dia tak buat. Kan? Setubuh isteri ke apa, semua dia tak ada dia buat tu. Tapi ujung-ujung bila kita tanya, ni pasal apa daripada pagi sampai ke maghrib tak ni? Diet. Maknanya bukan puasa lah. Jadi memang kena ada ni niat. Tempat niat di mana? Tempat niat adalah di dalam hati. Niat ni kalau dari segi bahasa adalah qasdu, tujuan, kehendak. Dalam hati kita lah, ni aku nak buat apa ni? Nak puasa. Puasa tu kerana Allah lah, sebab dia ibadah kan. Okey, dan sunnah untuk dilafazkan. Okey, dalam mazhab kita, dia membantu untuk kita fokus tujuan. Kalau guru kita bagi contoh, orang nak memotivasikan diri dia sebelum start kerja. Kan dia masuk office, start kerja, dia pun duduk. Dia bercakap dengan diri dia. Okey Fahmi, 3 file hari ni. Kan dia sebut tu. Dia pun tahu hari ni dia nak siapkan 3 file tu dalam hati dia lah. Dia duduk tu, hari ni masuk kerja.
aku mesti siapkan 3 fail hari ni untuk kerja aku hari ni. Kan? Tapi dia duduk tu dia sebut. Okey Fahmi, 3 fail ni mesti siap hari ni. Jangan tak siap. Sebut tu apa? Namanya talaffuz bin niyah. Melafazkan niat. Jadi melafazkan niat tadi membantu fokus dia untuk tujuan dia laksanakan tadi. Begitu juga dalam ibadah. Niat tu dalam hati. Aku nak puasa besok. Dalam hatilah kita tahu kehendak kita nak puasa besok. Tapi dia sebut, lepas habis tarawih, imam pun ambil mikrofon. Mari sama-sama kita baca niat puasa. Kenapa? Peringat, oh besok puasa. Nawai tu Sauma Qadin ada yang satgi kita tengoklah bab tu. Kan? Jadi niat tadi tu sebenarnya dalam hati. Tapi sunat dilafazkan. Contoh ukuran lafaz niat yang wajib. Yang wajib ni yang kena ada lah. Nawaitu tu aku berniat, maknanya aku berkehendak lah. Kalau dalam kitab-kitab lama kita kan, dia selalu terjemahkan sengaja aku. Betul? Sengaja aku berpuasa. Kenapa ada sengaja tu? Sengaja tu maknanya kita well aware, kita sedar. Aku ni bukan kena paksa, kena apa. Memang aku besok ni nak berpuasa. Jadi sengaja aku tu adalah qasad tu. Aku berniat, aku berkehendak untuk melaksanakan puasa itu. Itu maksudnya nawaitu tadilah. Sengaja aku. Apa yang dia sengaja nak buat tadi tu? As-sauma. Sahaja aku berpuasa. Bila? Ghadan, besok. Min Ramadan. Besok ni puasa apa ni? Puasa wajib lah. Puasa daripada bulan Ramadan. Ini yang sekurang-kurangnya lafaz niat yang wajib kita niatkan dalam hati. Adakah perlu dengan lafaz ini? Tidak semestinya. Maknanya apa namanya? Bawah tu ada sebut ke? Sebelah tu sebut. Okey. Kita niat tu pada waktu malam kan? Kita niat pada waktu malam. Daripada maghrib tu dah boleh dah sebenarnya. Daripada maghrib tu dah boleh. Malam tu daripada maghrib dah boleh. Katalah selalu kadang lepas tarawih. Kadang-kadang lepas sahur. Kita bangun pukul 4. Makan. Puasa lah. Dalam hati kita tu, siang ni start lah puasa sampai maghrib. Dan aku ni puasa Ramadan lah ni. Itu yang dia niat dalam hati dia, cukup lah. Istilah kita niat ni macam ni lah. Kita sedar apa kita buat. Itu. Kalau semayang kan, niat semayang kan waktu angkat takbir. Kalau saya buat perbuatan yang sama dengan angkat takbir, tapi hati saya bukan untuk memulakan solat, maka tak jadilah solat. Contoh angkat Allahu Akbar kan, saya angkat tangan, rupanya ada orang acu pistol kan, acu pistol, Allahu Akbar, solat dah. Tak, saya ni orang acu pistol. Contoh kan, perbuatannya macam perbuatan solat, tapi dalam hati dia ada ke dia angkat takbir tu untuk mulakan solat ke? Bukan. Itulah niat. Niat tu buat dia kehendak dia. Seolah-olahnya dia tengah sembahyang kan, berdiri macam ni. Tengah berdiri. Seolah-olahnya lah niat ni, kita datang sebelah tu, waktu dia angkat takbir tu, kita datang sebelah, kita tanya dia, hang tengah buat apa ni? Aku sembahyang Zuhur ni. 4 rakaat aku sembahyang. Aku nak sembahyang ni 4 rakaat ni. Maknanya kalau boleh dijawab macam tu, itu niat dia betul lah. Tapi kita tak jawab lah, kita tak cakap dengan orang. Dia waktu kita angkat takbir tu, sahaja aku solat fardu Zuhur, sebenarnya itu dah cukup dah. Niat yang wajib, yang lebih itu tambahan saja. Itu kita belajar kan, itu risalah jamiah tu kan. Dalam bab solat itu kan. Dia 3 je yang penting tu. Usalli fardaz zuhri. Yang wajib itu je. Kan, sahaja aku sembahyang Zuhur. Jadi kalau orang sebelah lalu, kita tengah macam ni, kau tengah buat apa ni? Tengah sembahyang Zuhur lah. Kan? Kalau orang lalu tanya, tengah buat apa ni? Kerja sekolah. Tengah buat kerja sekolah. Maknanya dia bukan solat waktu tu. Dia sebab tu niat itu adalah hati. Kan? Kita panjang pula syarah sini. Niat. Okey, yang sempurna. Okey, yang tadi yang paling kurang maknanya, sahaja aku puasa besok. Puasa Ramadan. Sahaja aku puasa Ramadan besok. Itu kalau lafaz kita lah. Kalau tak ingat hak niat ni. Kan? Tapi takkan tak boleh hafal kan? Hafal lah. InsyaAllah boleh. Okey, contoh lafaz niat yang sempurna. Seelok-eloknya kita baca yang sempurna ni. Dan kita niatkan yang sempurna ni. Kerana sebahagian ulama' kata untuk khuruj minal khilaf. Keluar daripada khilaf.
Walaupun yang wajib tadi tu, yang kita sebut 3 tadi tu, saja aku puasa bulan Ramadan besok, ataupun esok hari daripada bulan Ramadan. Ada sebahagian ulama kata tak sah kalau tidak sempurna. Jadi untuk keluar daripada khilaf itu, maka kita baca yang sempurna lah. Yang sempurna tambah lagi di bawah itu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana li hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari an adai, demi melakukan, menunaikan fardi syahri Ramadan, kefarduan bulan Ramadan, iaitu puasa wajib lah. Li hadhihi sanati, untuk tahun ini, imanan wahtisaban, beriman kepada Allah kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada hadis yang sebut man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, Nabi sebut tu dalam hadis. Maka bila Nabi sebut dalam hadis, kita pun masuk dalam niat kita, sebab kita nak masuk dalam sabdaan Nabi yang Nabi sebut dalam hadis. Tu kalau tak sebut pun tak apa, iman dan wahtisaban, tapi sebab nak ikut yang Nabi sebut dalam hadis. Okey. Jadi kerana beriman kepada Allah dan juga mengharapkan pahala daripada dia kerana Allah, lillahi ta'ala. Ini lafaz niat yang penuh. Okey, sedikit perbahasan. Istilah ghadan ataupun ghodin yang digunakan dalam niat. Okey, ini fawaid lah. Istilah ghadan atau ghodin, besok. Besok ni besok yang macam mana sebenarnya? Dah baru terfikir? Baru terfikir? Jadi macam mana? Kita niat malam ataupun sahur lah. Lepas sahur kita niat nawaitu sauma ghadin an adai. Itu dah hari tu dah. Ke untuk besoknya? Untuk esoknya ke macam mana? Okey. Jadi itulah sebenarnya banyak sangat lagi benda kita tak tahu kan. Banyak sangat lagi benda kita tak tahu. Ghadin yang digunakan dalam niat puasa bermaksud siang harinya. Ya. Sebab sebenarnya dia sebelah tu. Waktu untuk niat berpuasa wajib tabyitun niyah. Sebelah tu kan. Okey, tabyitun niyah itu adalah niat itu wajib pada malam harinya. Okay, kita masuk hari dalam Islam, masuk hari itu maghrib. Kalau dalam tempoh Masihi kan pukul 12 malam kan. Okey, dalam Islam masuk hari adalah maghrib. Sebab tu kita malam raya kan, kita panggil malam raya. Kenapa malam raya? Masuk maghrib 1 Syawal lah. Masuk maghrib 1 Ramadan dah. Hari yang kita tak puasa siangnya tu, malamnya tu kita dah tarawih. Kan? 29 Syakban atau 30 Syakban tu, malamnya tu sudah 1 Ramadan. Dia malam dulu masuk, baru siang. Kan? Jadi hari yang kita tak puasa 30 Syakban tu, siang dia, malam tu kan dah 1 Ramadan. Jadi masuk harinya maghrib. Walaupun begitu, masuk malam, tapi kita diwajibkan niat pada waktu malam itu. Tabyitun niyah, waktunya start daripada maghrib sampailah sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh. Nanti ada perbahasan tu. Kalau serentak dengan subuh macam mana? Dia terjaga tu, kan? Elok-elok terjaga, elok-elok dengar Allahu Akbar, elok-elok aku niat puasa. Macam mana? Tu bawah tu ada. Panjang. Kan panjang cerita tu. Jadi bab niat saja pun panjang cerita. Okey, kita tengok satu-satulah. Ghadan tadi, kalau ini apa namanya, perbahasan perkataan dalam niat tadi. Okey, nawaitu sauma ghadan ataupun nawaitu sauma ghadin. Ghadan atau ghodin yang disebut itu adalah bermaksud siang harinya. Walaupun disebut perkataan esok, tapi sebenarnya maksud dia adalah siang harinya. Maksudnya kita niat tu malam, sebelum subuh kan. Jadi sebelum subuh, nawaitu sauma ghadin. Ghadin tu adalah lepas subuh ni lah. Okey, boleh. Itu untuk puasa. Tapi kalau untuk perkataan seharian kita, kebiasaan, kalau kita sebut ghadan, hari besok lah. Kan, tak jadilah. Kan, untuk puasa dipisahkan. Maknanya tabyid, niat tadi dikhususkan dia pada waktu malam. Okey, disebabkan itu
Sebab puasa mana ada puasa malam. Jadi bila disebut esok tu macam dipecahkan dua lah. Sehari tu dipecah dua. Waktu malam, waktu siang. Okay, waktu siang tu untuk puasa, waktu malam untuk niat. Jadi waktu niat tu kita niat esoknya, maknanya siangnya. Boleh? Clear. Wallahu alam. Kita berhenti dulu situ. Okey. Ada soalan ke? Tak apa, sama juga. Esok hari tu pun sama juga. Esok hari tu adalah kita memang well aware yang kita nak puasa tu start subuh ni. Mana katalah semua tak tahu kan. Tapi ni aku Melayu. Hari ni kalau tapi kita pun tahu hari ni tu maksudnya adalah siang. Siapa je boleh je. Boleh je. Kebiasaan digunakan adalah Rodin. Kalau kita niatkan hari ni pun, yalah, tapi hari ni tu maksudnya kita dah malam, siangnya lah. Maksud yang kita maksudkan itu adalah siang itu. Esok. Tapi esok dalam niat ini bermaksud siang harinya. Okey, itu clear lah. Baik. Terima kasih semua. InsyaAllah besok hari Jumaat kita bersama Ustaz Ahmad Salahuddin. Okey, beliau akan bahaskan yang berikutnya insya-Allah, dan kita akan sambung lagi seperti biasa sehinggalah kita Allah Ta'ala beri izin lah untuk kita khatamkan insya-Allah. Sampai bulan puasa nanti pun kita akan teruskan dengan jadual yang sama. Kita dah cuba setting jadual mengaji apa semua pun kita dah setting untuk jam 10 pagi kita punya kuliah duha. Dan itulah setakat ni yang kita mampu buat. Yang lain tu kita pausekan. Ustaz Abdul Rahman pun tak dapat bersama kita. Kalau ikutkan beliau ambil satu hari Senin. Tapi beliau tak dapat bersama kita. Beliau minta cuti sampai lepas raya. Jadi untuk kelas Ustaz Abdul Rahman kita cutikan sampai lepas raya. Lepas tu 4 hari je lah kita baca kitab ni. 4 hari ni pun berapa muka je kan. Tadi 3842. Sehari 4 muka. Untuk faham kan. Kalau nak baca je, baca sendiri kat rumah pun boleh. Jadi kita ambil masa ni pelan-pelan, kita take time supaya ada ruang-ruang kita dapat memahami dengan baik, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada yang sama-sama kita juga di Facebook. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.